Okey, so kita bertemu kembali untuk video part 3. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Macam mana nak tengok contoh kedua. Okay, this one I think it is example of the question of SPM. Okay, the simple lah. Contoh yang paling simple untuk nak faham kan. Okay, previous part punya video. Okay, so contohlah kan. Okay, so saya ada satu tabung uji dan di dalam tabung uji ni saya letakkan satu cecair. So, a cecair, a liquid. So, this liquid is a solution, not liquid. Okay, this solution is referring to larutan um, larutan sorry, larutan ferrum 2 sulfat. Okay, lead to sulfate. Okay, so lead to sulfate, jangan lupa dia adalah FeSO4. Okay, so soalan tu kata, let's example lah soalan tu, dia letakkan satu bahan X. Okay, so soalan yang pertama yang dia akan tanya, okay, SPM HOTS question. SPM HOTS question. Okay. Dia akan tanya, cadangkan suggest bahan X. Satu, markah. Saya nak tulis satu pun boleh. Okey, satu, markah. So, macam mana nak tentukan bahan X ini? Tak tahu pun. Sebab bukan tak tahu. Bukan tak tahu macam mana jawapan dia. Tak tahu macam mana nak cara nak buat. So, here is the solution. Okey, so disebabkan ini adalah tindak balas redox, so mungkin dia tanya, gambar aja di bawah merupakan salah satu tindak balas redox. Okey, so dia bagi larutan ferrum 2 sulfat, okey, FeSO4, dan dia bagi bahan X. Okey, so remember again, macam mana nak bezakan reduction dengan oxidation kalau dia adalah melibatkan certain bahan. Okay, so it is very important sebenarnya dalam video yang pertama, sangat important. So, bahan famous yang kita akan gunakan. So, first kita akan tengok bahan famous oxidation. So, kalau dia adalah bahan famous oxidation, dia ada 3 juga. Okay, dia akan gunakan CBI dalam bentuk molekul. Maksud molekul ni apa? Maksudnya dia adalah Cl2, Br2 or I2. Okay, the next one is ferrum 2+. Dia akan gunakan ferrum 2+, which is dia akan bertukar menjadi Fe3+ bila dia menjalankan tindak balas oxidation, di mana Fe2+ ini dia berwarna hijau dan Fe3+ ini dia adalah berwarna perang. Okay, dan the third one is segala-gala jenis atom, logam. Okay, bila dia menjalani oxidation, dia akan menjadi ion. Okay, the second one is bahan famous untuk reduction. Okay, ni short note saja. Saya ringkaskan saja. Okay, bahan famous untuk reduction, dia adalah vice besar daripada yang sebelah. Okay, vice besar sahaja. Okay, for example, okay, kalau sebelah sana CBI molecule, di sini adalah CBI ion, which is Cl minus, Br minus, I minus. Okay, next is Fe3+. Dia bermula dengan Fe3+, dia jadi Fe2+, di mana warna dia still sama. Okay, Fe3+ dia memang warna perang, brown color, dan Fe2+ dia akan berwarna hijau. Itu sama warna pula.
Okey, yang membezakan kalau oxidation dia adalah atom logam yang akan menjadi ion bila dia menjalani proses pengoksidaan. Tapi kalau reduction dia ada special substance yang kita akan gunakan which is larutan KMnO4 ataupun K2Cr2O7. Okey. So, macam mana nak jawab soalan ini? Kamu kena identify larutan yang dia bagi tu oksi ke red? Oxy or red? So, first, you need to identify larutan yang dia bagi ni oxy or red. So how to identify? You focus on the word of ferrum 2. Kamu tengok ferrum 2. Okay, so bila ferrum 2, kamu tengoklah dia punya bahan famous tu. Okay, mana satu yang start? Kita nak pilih oksi ke red? Kita akan pilih oksi. Sebab kenapa kita pilih oksi? Sebab dia bermula dengan Fe2+. So, bila Fe2+ itu dia bertindak balas dengan bahan X yang di dalam gambar rajah, dia akan menjadi Fe3+ yang berwarna perang. Why kita tak guna reaction? Sebab Fe2+ ni dia punya hasil. Yang bahan yang dia bagi adalah Fe3+. Tapi dalam gambar rajah ni bahan yang dia bagi adalah Fe2+. Jadi it should be oxidation. Jadi bahan ini mengalami oxidation. So kalau satu oxidation, of course kita akan identify that. Kita boleh identify, okay, the second, kita identify sama ada bahan X itu adakah dia red ataupun ox. Jadi of course lah memang terang-terang dia adalah sorry. Dah terang-terang lebih lagi bersuluh dia adalah red, which is reduction. Jadi, kalau dia adalah reduction, you boleh pilih anything you want. Okay, anything you want from here. Either you want to choose CBI ion, you want to choose Fa3+, or you want to choose larutan kalium manganat 7 berasid ataupun kalium dikromat 7 berasid. Kamu boleh pilih mana-mana. Tapi biasanya saya suka guna yang ni. Saya suka guna larutan kalium berasid ini. Jadi, so cadangkan bahan X. So, you punya jawapan adalah larutan. Kamu boleh pilih mana satu lah. Okay, dalam skema jawapan dia akan banyak jawapan. So, kamu jangan risau. Kamu boleh tulis ni. Tapi kamu jangan tulis dua-dua pula. Sebab bahan X itu kamu boleh tulis satu bahan sahaja. For example, saya ambil kalium manganat 7 berasid, and that is your 1 mark. Okay, so ini soalan pertama. Okay, this is your first question. Okay, the question number 2. Contohlah. Okay, kalau soalan tu kata okay, write down the half ionic equation. So, tulis persamaan setengah ion bagi bahan X yang dipilih di 1. Apa itu persamaan setengah ion? So, ini adalah satu yang baru. So, persamaan setengah ion ni selalunya dia adalah 2 markah lah. Okey. So, contohlah tadi kan saya ambil KMNO4 kan. So, saya ambil KMNO4. Larutan KMNO4. So, K
MnO4. Okey, semua orang tahu, okey, kalium adalah merupakan salah satu ion yang merupakan ion positif. Okey, K ion potassium. So K, bila kita separatekan K dengan ini, K dia akan jadi K plus. Meanwhile, this thing dia akan jadi MnO4 minus. Okey, so dalam tindak balas ini, K plus dia hanyalah ion spectator ion sahaja. It is a spectator ion. So kalau dia adalah spectator ion, dia macam tak ada fungsi dalam tindak balas ini. So dia macam tak ada fungsi macam tu. Okay. So jadi kita akan fokuskan sahaja kepada MnO4 minus. Kenapa dia minus? Macam mana saya tahu dia adalah charge negatif 1? So you kena revise balik dia punya bab 3 ni. K. So, K plus kan dia punya tu positif 1. MnO4 kan dia punya negatif 1. So, bila kita gabungkan, kita akan cross charge kan. So, tapi disebabkan dia adalah positif 1, negatif 1, kita tak perlu tulis apa-apa. Jadilah dia jadi KMnO4. So, kita tak putus dia ke sini, kita tidak putuskan dia macam tu. Kita akan putus dia K MnO4 di sini. Okay. Okey, so padam. Okey, kita akan buat persamaan ion untuk MnO4 minus. Okey, so kalau saya nak tulis semua ni, memang jawapan dia. Okey, jawapan, this is the jawapan. Okey, 8 tambah H, 8 H plus tambah 5E menghasilkan Mn2 pluskan dengan 4H2O. Jadi ini adalah jawapan dia. Tapi macam mana nak tahu benda ni? Kita kena tahu macam mana proses nak buat ni. Ataupun just in case kalau kamu nak hafal, kalau kamu terlalu rajin untuk hafal, kamu hafal lah this one. Tapi for me, it is not the best solution for you to hafal that things. Sebab dia sangat kompleks dan sangat banyak. Jadi, the only one, you need to kita tengok step by step. So, the first step, okay, kita akan uh, tengok Mn di sini. Kita tengok Mn di sini. Okey. So, bila Mn ini dia menjalani tindak balas, okay, the first step, this is step 1. Okey. So, dia akan jadi Mn2 plus. O ni kita abaikan. Kita abaikan sementara waktu. Okay. So, the first step, kamu tengok dulu Mn. Okay. Mn, kamu ingatlah dia punya tu charge dia adalah positif 2 dan jadi Mn. Okay. The next step, okay, the second step, kamu tengok dia punya oksigen. Okay, MnO4 minus. Okay. Saya sambung dari itu. Okay, the second step, kamu tengok dia punya oksigen. Okay, kalau kamu perasan, di sini dia ada 4 oksigen. Okay, dia ada 4 oksigen. Ada 4 bilangan oksigen. So, kalau nak dia ada 4 oksigen, kamu hafal saya punya tips ini. Okay, plus hydrogen for product ataupun hasil tindak balas. Okay, dalam bahasa Melayu hasil tindak balas ataupun selepas error. Here. Okay. Dan plus H plus for reactant ataupun bahan tindak balas, which is sebelum error. Okay. So, kejap.
Saya movekan ni ke bawah sedikit. Okay, so here is the tip. Okay, kalau dia ada 4 oksigen kan tadi? Okay, kalau kita nak tambah H2O, H2O kena based on kamu punya oksigen. So, kalau you ada 4 oksigen di sini, kamu akan pergi ke reactant. Okay, kamu akan pergi ke produk. Okay, sorry, kamu pergi ke produk. Okay, kamu pergi ke produk. Kamu tambah 4 H2O. H2O is mass based on your oxygen. Ada berapa banyak oksigen kamu? So ada 4 oksigen. So kamu tambahlah 4 oksigen di belakang. Okay. So kalau kamu dah tambah 4 oksigen di belakang, kamu kena identify. Okay, berapa banyak kamu punya H plus? Ada berapa banyak H kamu? Okay, so di sini kita ada 8 H ya. Kamu jangan lupa, kita ada 8 H di sini. So, kalau kita ada 8 H di sini, apa yang kita perlu buat? Kita akan tambah 8 H plus. So macam itulah. So, kita akan tambahkan 8 H plus di sebelah kiri arrow. H plus di sebelah kiri, H2O di sebelah kanan. Okay, that is your step 2. Belum siap lagi. Okay, step 3. Okay, dalam exam perlu tunjukkan step ni ke? Tak perlu. Kamu hanya terus bagi jawapan akhir dah sahaja. Okay, step 3, you need to balance the ionic equation. So, how to balance the ionic equation? Charge dia mesti sama. Okay, so MnO4 minus plus, okay, H plus, okay, arrow, Mn2 plus 4H2O. Okay, kamu kena identify setiap satu nombor pengoksidaan. Okay, nombor pengoksidaan. Okay, identify nombor pengoksidaan ini apa? So, nombor pengoksidaan itu sebenarnya dia punya charge itu sendiri. So, negatif kan? So, negatif 1. Okay, this one is plus. Tapi kamu kena bawa dia punya 8 lah. Kamu kena bawa dia punya coefficient. So, kamu dapat. Okay, so kamu dapat 8 plus. Ataupun plus 8. Nombor peroksidaan dia adalah plus 8. Okay. This one 2 plus 2. This one plus 2. And this one, kalau dia tak ada apa-apa di sini, maksudnya kosong. Okay, so jangan lupa kalau dia adalah charge, dia akan jadi kosong kalau dia dalam bentuk molekul. So, di sini adalah molekul air. So, kalau dia molekul air, dia punya charge adalah kosong. Which is spring, dia punya nombor peroksidaan pun akan kosong. So, kita total up. Negatif 1 tambahkan dengan 8, kita dapat 7. Plus 7. This one kita dapat positif 2. Kita nak samakan 7 dengan 2. Tapi, kita nak tambahkan mana satu ni? Kita akan tambahkan elektron. Nak balancekan ionic equation. Okay. Identify dulu dia punya oxy number.
kedua total up OC number, dan yang ketiga kamu kena plus electron at the greater side. Okey, bertujuh tambah 7 dengan tambah 2, mana satu yang lebih besar? Jadi of course lah tambah 7 yang lebih besar. Jadi kamu nak jadikan dia 2. So dia lebih kurang macam matematik sikit. 7 tambah X sama dengan tambah 2. So ni pergi sini. So X dia akan jadi negatif 5. Jadi kamu akan tambah 5E di sini. Bukan tolak 5E ya, salah ha. Akan tambah 5E. Sebab E tu umpama negatif 1. Jadi kalau kamu tambah 5E, maksudnya tambah 5 negatif 1, kamu dapat negatif 5 lah juga, which is the same. Jadi, so for the conclusion, kamu dapatlah apa yang saya tulis pada awal tu tadi. So, inilah jawapan bagi kamu punya ionic equation for this time. Okay. So, ini adalah untuk you punya bahan X. How about kalau dia punya larutan ferrum pula? So, FeSO4. Okay. So, in this case, yang terlibat adalah Fe. Tapi dalam soalan yang kedua, dia tak beritahu lah. For example lah. Okay. Nombor 3, tulis persamaan ion setengah bagi FeSO4. Okay. Dalam FeSO4, SO4 di sini dia tak ada function. Tak ada function. The only function adalah Fe2+. Jadi Fe2+, dia tak lain tak bukan dia akan menjadi Fa3+. Okay, so to add the electron to balancing this equation, nak balancekan kamu kena tambah electron at greater side. Okay, at greater side. So this one is 2 plus, this one is 3 plus. Of course kita akan tambah di sinilah elektron. Nak tambah berapa? Tambahkan dia di sini akan 2 plus, di sini kan 3 plus. So 3 nak jadi 2, kita nak samakan, kita tolak 1. Jadi kita tambah 1 elektron. Okay, so dia sama saja konsep macam tadi. Okay, so we get lah this one. Fe 2 plus error pula Fa3 plus E. Okay. The fourth question dia tanya, tuliskan persamaan ionik ataupun persamaan ion, ataupun dalam bahasa Inggeris ionic equation. So, kalau dia kata ionic equation, kamu kena gabungkan dua half equation yang kamu dah buat daripada soalan yang kedua dan soalan yang ketiga tadi. So, kita ada Fe2 plus arrow Fe3 plus E. So, kita ada MnO4 minus plus H plus 5E error Mn2 plus 4H2O. So kita akan gabungkan this one. Tetapi you need to know, dalam persamaan ion tak boleh ada elektron. Tak boleh ada elektron. Jadi elektron tu kita kena cancel. So macam mana nak cancel? Kita kena samakan bilangan elektron this one dengan this one. So this one kita akan buat cross multiplication sajalah sebenarnya. Di depan sini ada 1 kan. So ini ada 5.
So 5E, 1E. So this one akan darab 5, this one akan darab 1. Jadi yang baru tu dia akan jadi Fe2 plus 5Fe3 plus 5E. Kemudian MnO4 minus plus 8H plus 5E minus Mn2 plus 4H2O. Okay. Bila kita nak gabungkan, kita tak boleh ada elektron. So that's why 5E ini kita akan cancel dan kita tulis reactant dengan reactant, produk dengan produk. Error. So this is our reactant and this is our reactant juga. So kita akan tambahkan, kita akan concludekan semuanya. Okey, so kita akan concludekan semuanya. 5Fe2 plus MnO4 minus plus 8H plus. Okey, E tu kita dah buang Okey. So selepas arrow pula. Kita tengok yang selepas arrow. Okey. Selepas arrow 5Fe3 plus dengan Mn2 plus 4H2O. So kamu salin sahaja balik sebenarnya. Fe3 plus Mn2 plus 4H2O. So this is your final answer and total mark is 2 mark. Okay, dalam pengiraan soalan kamu tak perlulah tunjuk semua ni. You just ni sahaja. You tunjukkan itu sahaja. So itu sahaja untuk video kali ini. So terima kasih dan bye bye.